Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi pada malam ini Allah Subhanahu wa taala permudahkan kita untuk kita berada dalam majlis ilmu ini. Kita kena bersyukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dipilih untuk berada dalam majlis ilmu ini, iaitu di taman-taman syurga. Jadi tuan-tuan, minggu lepas kita telah membaca ayat 178 dan 179 surah yang kedua, surah Al-Baqarah, juzuk yang kedua. Malam ni insya-Allah kita tengok pula ayat baru, iaitu ayat 180, 181, 182. Pada minggu yang lalu kita membicarakan tentang pensyariatan dan hikmah qisas, iaitu hukum qisas. Jadi kita selesai dah yang tu. Malam ni kita tengok pula wasiat pula, bab wasiat, iaitu ayat 180, 181 dan 182. Kita menggunakan kitab Tafsir Al-Munir, juzuk ni kita baca juzuk yang kedua, terjemahan Persatuan Ulama Malaysia ni kita baca ni. Tuan-tuan tengok ayat 180, 180 insya-Allah. Ayat 180. Jumpa 180. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul maut. Kita kerak lagi pendek-pendek no. Okay, nak sambung ayat ni, itu kita baca dah sekali ayat ni kan. In taraka khairan tu, ada fathatain tu, dia nak sambung dengan alif lam, tak boleh nak sambung. Nak sambung lagu mana tu? Ada dua huruf mati. Huruf mati yang pertama nun tak nampak kat situ. Khairan tu kha fathah, ya sukun, ra nun. Ra fathah nun sukun asal dah. Asal tulisan dah. Kha ya ra nun. Khairan, ra fathah nun sukun ran. Jadi nun tu mati. Jabuh pula dengan depan dia pun mati juga. Dia nak baca tak boleh. Jadi tapi tulisan dia macam ni noh, ra fathatain tu, fathatain atau baris dua di atas, dia tambah alif di situ. Jadi kita nak sambung dia, kita letakkan nun kecil, tambah nun kecil di bawah tu. Kalau Quran sendiri tuan-tuan boleh tulislah nun kecil, ambil pensel ke pen ke, tulis bawah tu, tambah nun kecil bawah tu. Apabila tuan-tuan baca, kena sambung dengan ada nun kecil. Nun tu tak ada,
pada tulisan, tapi apabila kita sambung bacaan tu, kita wasal bacaan ni, kita kena ada nun tu. Jadi kalau nak sambung dah, in taraka khairanil, in taraka khairanil wasiyatu, nak tambah nun kecil. Ini bab ni itu saya himpun dah. Kalau tuan-tuan dah ikut FB saya atau page saya ada share lah dalam dia punya apa kalimah-kalimah yang terdapat dalam Al-Quran ni, yang ada ayat-ayat yang ada nun kecil yang perlu ditambah. Tuan-tuan boleh tengok di situ. Ataupun tengok dalam buku tajwid pun ada. Jadi kita tambah nun kecil itu lah. In taraka khairan al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf. Haqqan 'alal muttaqin. Dia ada satu lagi, kalau cara orang kata cara bodoh dia, kita berhenti tu, tak tehgi kita berhenti. In taraka khaira. Lepas tu ambil al-wasiyah tu, tapi dia punya waqah dia tu tak molek Kalau kita nak baca tak boleh tu, tak erti. Tak erti nak baca ni, pelik ni kalau sambung ni. Tu kemungkinan di situ tu dia ada tambahan nun kecil. Dan banyak tuan-tuan dalam Quran ni tambah nun kecil ni. Kalau dia duduk dalam tempat waqaf, tak apa. Tapi kalau duduk tengah-tengah ayat, kita yang tak ada ilmu ataupun tak mengaji, dia baca memang akan silap lah. Dia akan tersilap. Quran dulu-dulu ni ada. Cetakan India apa dulu ni. Lah ni, Resam Osmani ni tak ada. Dia tak ada nun kecil tu, dihapuskan. Kena belajar cara baca, kita boleh tahu tang mana nak sambung dia. Tu ada nun. Ada nun tak apa. Tu cetakan mana tu? Oh, ni dia terjemahan. Mana dia boleh? Mana? Ayat tadi. Ni. Dia bubuh nun ni, dia senang baca lah. Okey. Okey, ayat seterusnya. Saya baca dulu dia punya maksud dia sini. Ayat 180. Kamu diwajibkan apabila seseorang dari kamu hampir mati, jika ia ada meninggalkan harta, hendaklah ia membuat wasiat untuk ibu bapa dan kaum kerabat dengan cara yang baik menurut peraturan agama, sebagai suatu kewajipan atas orang-orang yang bertakwa. Ayat yang kedua malam ni, ayat 181. فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ. Yubaddilunah. Itu kalau berhenti tentu tak panjang. Kalau sambung kena panjang. Maksilah, tawilah tu, ada hu tu. Sebab dia jumpa dengan hamzah depan tu. Kalau kita sambung yubaddilunahu, kena panjang lagi. 4 atau 6 harakat kita boleh panjang. Innallaha, tapi berhenti tak perlu panjang. Yubaddilunah. Innallaha sami'un alim. Kemudian sesiapa yang mengubah mana-mana wasiat sesudah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya hanya ditanggung oleh orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
ayat 182. فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. Mim musin tu dengung, idgham ma'al gunnah. Musin janafan ikhfa' haqiqi. Tuan-tuan tengok fan, fa fathatain, fan temu dengan hamzah, itu nama dia izhar. Tuan-tuan tengok dia punya baris fathatain itu dia buat sama kepala dengan ekor dia. Tapi wa ithman fa aslaha, dia tak sama kepala dengan ekor dia sebab dia ikhfa'. Au ithman fa aslaha, tu tanda nak dengung dengan tak dengung tu. Kalau baris fathatain tu sama depan belakang dia, jangan duk dengung, tak boleh dengung. Kalau dia duduk depan ekor dengan kepala dia tak sama, baru kita dengung, ataupun tanda dia idgham. Di sini ikhfa. Wa ithman fa aslaha bainahum fala ithma alayhi. Inna Allaha ghafurur rahim. Tetapi sesiapa yang mengetahui bahawa orang yang berwasiat itu tidak adil atau melakukan dosa dalam wasiatnya, lalu ia mendamaikan antara mereka, yakni waris-waris, dengan membetulkan wasiat itu menurut aturan agama, maka tidaklah ia berdosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Kita tengok dia punya tafsiran dan ulasan dia. Dia kata ayat-ayat ini merupakan suatu peringatan kepada seluruh manusia supaya mereka meninggalkan wasiat yang merupakan suatu amalan kebajikan yang dilaksanakan selepas mati, iaitu ketika ada tanda-tanda yang menunjukkan tibanya ajal mereka. Apabila ada tanda-tanda ni, maksud kata ada orang mati terkejut, ada orang mati dia sakit, dia tahu dah kata dia nak mati. Contoh dia, kalau selalunya kena penyakit, orang kata apa, kanser ni dalam 10 tu mungkin 2-3 yang selamat. Kebanyakannya dia tak selamat lah. Dia selalunya akan berakhir dengan kematian, sama ada cepat atau lambat. Ini maksud dia mengetahui ataupun dia merasakan akan kematian tu. Dan selalunya orang nak mati ni, selalunya dia rasa dia nak mati. Dia akan sebutlah benda-benda yang akan berlaku, benda-benda yang pelik kita tak bisa dengar. Ataupun kalau dia nak wasiat, dia kata ada benda-benda yang sangkut dengan kita tu, dia nak pelepah bang. Ini tanda-tanda dia duk rasa dah. Dia duk rasa. Jadi apabila tanda-tanda menunjukkan tibanya ajal mereka ni, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang hukuman qisas yang sudah tentu membabitkan soal kematian ayat sebelum ni, Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan pula perintah ini untuk semua manusia. Ini adalah kerana umat ini bertanggungjawab membantu antara satu sama lain, dan umat ini mempunyai tanggungjawab yang sama dipikul oleh setiap individu. Jadi dengan itu dia kata hubungan ayat-ayat ini dengan ayat sebelumnya amat ketara, amat kuat. Ayat qisas yang kita baca pada minggu lepas tu dengan ayat ini hubungan dia kuat. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala kemukakan soal hukuman qisas atau diat bagi kesalahan membunuh, Allah Subhanahu wa ta'ala sertakan pula peringatan supaya manusia meninggalkan wasiat. Malah Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahawa wasiat ini adalah satu kefarduan ataupun wajib yang Allah telah tetapkan kepada hamba-hambanya. Justru mereka perlu memberi perhatian dan meninggalkan wasiat sebelum ajal tiba. Wahai orang beriman, adalah wajib apabila kamu merasakan adanya tanda-tanda ajal kamu akan tiba. Seperti apa? Dia sebut seperti sakit tenak. Seperti sakit tenak atau sebagainya. Dan kamu bakal meninggalkan pusaka yang banyak kepada pewaris. Ini orang sakit tenak lah.
Ini alhamdulillah dulu saya ada pengalaman juga apabila saudara mara dan juga ibu ayah saya tu dua-dua sakit kanser dua-dua tu. Jadi apabila doktor bagi tahu tu, kita pun tak bagi tahu lah kat dia. Doktor kata, apabila kita jumpa doktor tu, doktor sebut kata ayah kamu ni dah masa 6 bulan lagi. Tu ilmu perubatan dia lah, dia jangka macam tu kan. Tapi kita tak sebut, tak abang pun kat dia. Dia tanya, kita tak abang pun, tak gamak nak abang tuan-tuan gamak nak abang. Kita tak bagi tahu. Kita tak bagi tahu. Ada orang bagi tahu kan, tapi dia boleh tahu. Kita tak abang boleh tahu kan. Jadi apabila ada tanda-tanda ni, jadi ada harta benda sikit sebanyak tu, jadi diubah-ubah semasa dihidup lagi. Maksud kata tu hibah, bukan wasiat. Tu hibah masa hidup ni, dia hibah. Bagi kalau sikit tu, ada harta benda tu, nama dia hibah. Masa dia hidup lah, masa dia hidup. Dan kalau penyakit kanser ni selalunya lah yang saya dah alami tu, dua orang ibu bapa saya tu, dia makan masa 2-3 tahun juga. Dia bukan tahu hari ni matilah tu tak. Kecuali yang dia serang dengan cepat tu mungkin setahun 2-3 bulan tu mungkin ada lah kan. Tapi dalam pengalaman saya tu 2-3 tahun. Jadi diubah-ubah yang mana ada. Ini sepatutnya lah kita buat lagu tu lah. Kalau tak sakit pun, kalau rasa kita tak rok dah ataupun sehari dua lagi kita nak mati, kita ubah siap-siap. Cuma abang boleh kita bagi tahu kat anak-anak tu, dia sebut kata lagi aku ada ni aku nak makan kan. Lagi aku ada ni aku nak makan dulu, tapi aku ubah kat rumah dah. Boleh juga lagu tu. Boleh dia mau ambil apa tak bagi kat kita, dia boleh dakwa di mahkamah tuan-tuan. Macam berlaku baru ni kan, dia dakwa anak dia balik sebab anak dia hambat dia, suruh keluar daripada rumah tu rumah dia ubah nama. Apabila anak dia berkahwin, dia tak mau jaga mak ayah dia saman balik walaupun dia dah ubah nama tu dan dia menang kes tu. Boleh juga lagu tu pun. Kita tak sakit tapi kita sampai umur, kita kata umur tua lah, kita kata kan, mungkin sehari dua lagi, mungkin Tuhan duk bagi amaran tu banyak dah, macam-macam dah. Tunggu dia nak ambil je. Kita nak ubah, ada tu kita boleh ubah. Tapi kebanyakan orang ni dia rasa dia nak hidup lama, tak mati. Kemungkinan kan, dia rasa nak boleh hidup lagi ni kan. 90 ada orang hidup molek lagi, 90 lebih, 100. Dia kata, wahai beriman, adalah wajib apabila kamu merasakan adanya tanda-tanda ajal kamu akan tiba seperti sakit, tenat atau sebagainya, dan kamu bakal meninggalkan pusaka yang banyak pada pewaris, hendaklah kamu mewasiatkan sebagian harta itu untuk ibu bapa dan kaum kerabat dengan jumlah yang sesuai, tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu banyak, dalam had 1/3. Selain itu, dengan kamu memberikan bahagian yang banyak kepada orang kaya kerana status kekayaannya, atau kamu memberikan bahagian yang tidak setimpal, kecuali dia kata jika apa yang kamu lakukan itu perlu. Contohnya orang yang diberikan yang tidak berkepayaan untuk bekerja, atau orang itu tidak memberi sepenuh tumpuan kepada belajar atau masih kecil, kepada pelajaran dia atau masih kecil. Ketidakadilan dalam memberikan wasiat ini akan menimbulkan kemarahan dan perbelahan antara waris. Dalam pada itu, wasiat juga perlu diberikan kepada ibu bapa yang masih kafir. Seorang anak perlu mewasiatkan sebahagian harta tersebut untuk mereka berdua, supaya menjinakkan hati mereka menerima Islam. Kalau mak pak kita kafir lah, tidak Islam, kita masuk Islam, untuk menjinakkan hati dia untuk menjadi Islam tu, masuk kepada Islam, kita wasiatkan dia. Apatah lagi berbuat baik dengan ibu bapa, suatu yang dituntut walau apapun keadaan mereka itu. Dinyatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Ankabut ayat 8, wa wasaina al-insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bi'ilm fala tuti'huma. Dan kami wajibkan manusia berbaik kepada kedua ibu bapa, dan jika mereka berdua mendesak supaya kamu mempersekutukan daku dalam ibadatmu dengan sesuatu yang kau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya, maka janganlah engkau taat kepada mereka. Dalam urusan persaudaraan ataupun pertalian darah, kebaikan, buat baik kepada ibu bapa walaupun mereka tu kafir, kena dituntut. Cuma apabila mereka menyuruh melakukan ketaatan kepada selain daripada Allah, itu tak boleh ikut. Fala tuti'huma. Dia kata pengertian bil ma'ruf, yang ini cara yang baik ni, ayat kita baca tadi ni,
in taraka khairan lil wasiyyati lil walidain wal aqrabin bil ma'ruf, iaitu di sini adalah bersikap adil, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit, malahan ia terhad mengikut syarat yang kadar maksimal itu 1/3. Tadi kita teranglah 1/3 ni tuan-tuan, kita baca dulu. Allah Subhanahu wa taala menjadikan wasiat sebagai satu tanggungjawab yang wajib dilaksanakan oleh Allah, dilaksanakan oleh orang yang bertakwa dan orang yang beriman dengan kitabnya. Mana-mana saksi atau pemegang wasiat yang mengubah sebarang wasiat setelah mereka mendengarnya, maka dosa itu akan ditanggung oleh mereka yang mengubahnya, dan pewasiat tidak akan terbabit, malah pahalanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Kalau dia ubah wasiat tu lah. Dan wasiat ni pula tak boleh wasiat kepada waris. Wasiat kat waris tak boleh. Wasiat selain waris. Tak kita sebut lagi. Itu waris yang menerima harta benda kita tu, harta pusaka kita tu, kita tak boleh wasiat. Tu kita tak boleh wasiat kat anak kita. Tak boleh wasiat kat apa bini kita. Kalau aku mati hari ni nak bagi kamu, tak boleh. Sebab benda tu telah termaktub dalam Al-Quran. Tuan sebut dah bahagian-bahagian tak boleh. Nak wasiat kat orang lain. Wasiat kat siapa? Kat jiran. Wasiat kat siapa lagi? Anak angkat contoh dia. Orang lain lah, bukan anak bini kita. Bukan saudara adik-beradik kita. Orang lain. Itu dia kata 1/3 tu. Kan? Kalau ada 300,000, sekat 100,000 ya boleh wasiat. Contoh nak bagi ke anak yatim. Aku mati ni, aku wasiat kat kamu, ataupun tulis wasiat. Atau aku ni 100,000 ni semua ada 300,000. 100,000 1/3 bagi kat rumah anak yatim. Bukan bagi kat anak kita. 200,000 lagi tu dibedak-bedak ikut 1/2, 1/3, 1/4, 1/6 yang disebut dalam Al-Quran surah Nisa ayat 11, ayat 12, ayat 176 dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Perubahan ini mungkin berlaku dalam bentuk menafikan wujudnya wasiat ini atau mengurangkan jumlah yang diberikan oleh pewasiat. Walaupun mereka mengetahuinya, Allah Maha mendengar apa yang diperkatakan oleh orang-orang yang mengubah kandungan wasiat. Allah Maha mengetahui juga niat yang apa yang telah mereka lakukan. Ini satu ancaman keras kepada mereka yang perlu berwaspada dengan hukum yang bakal menanti. Jadi orang yang mendengar wasiat, lepas tu dia kalih wasiat ataupun dia mengubah wasiat, dia menipu dalam wasiat, jaga Tuhan kata ada hukuman yang berat duk tunggu. Walau bagaimanapun dia kata ada pengusyirian daripada dosa ini jika pengubahan dilakukan atas dasar pembetulan atau menasihatkan. Ada pengecualian. Ayat berapa tadi kita baca tadi? Ayat 181 tu. Fa in khafa min musin janafan aw ithman fa aslaha bainahum fala ithma alayhi innallaha ghafurur rahim. Kan ini keadaan ini berlaku apabila pewasiat tersilap, sama ada secara sengaja atau tidak sengaja dalam menetapkan wasiatnya. Jadi bagi siapa yang mengetahui kesilapan itu, hendaklah ia berbincang dengan pemegang wasiat dan penerima wasiat atau dengan pewaris dan penerima wasiat. Kena bincang dengan waris ni. Kalau dia tersilap buat wasiat tu, dia bagi terlebih lebih daripada 1/3 ataupun dia bagi apa sampai waris tak ada apa, bagi habis. Ini kena bincang balik. Boleh terbatal wasiat tu. Tak boleh wasiat tu kira terbatal. Ini boleh dibincangkan semula. Hendaklah wasiat itu diubah supaya lebih adil dan bertepatan dengan hak ditetapkan oleh syarak. Perubahan ini tidak salah dilakukan kerana apa yang dilakukan adalah betul. Ataupun dia tak suka kat anak dia ke apa, kan dia bagi ke orang. Kan? Dia meluat. Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa orang mengubah wasiat tersebut untuk tujuan membetulkan. Allah Subhanahu wa taala juga akan mengasihinya. Ini orang yang membetulkan wasiat dia tak betul lah. Perkara yang jelas seperti yang dinyatakan oleh Ibn Abbas dan beberapa orang tabi'in, pengertian harta ini adalah umum, termasuk sama ada yang sedikit dan banyak, yang memandangkan istilah harta tadi mencakupi semua. Jadi masalah ini perlu merujuk kepada kebiasaan satu wasiat, jumlah pewaris, keadaan hidup dan nilai harga semasa. Kita tengok dia punya pedoman hidup dan hukum hakam. Dia punya ulasan dia tu, tafsiran dia habis tuan-tuan. Menurut pandangan kebanyakan ulama dan sebilangan besar ulama tafsir, ayat berkenaan, ayat yang kita baca saat ini telah dimansuhkan oleh ayat-ayat yang berhubungan dengan berhubung kait dengan harta pusaka. Ayat yang kita baca saat ini, jumhur ulama kata, ramai ulama kata ayat tu telah dimansuhkan. Tak boleh wasiat dekat ibu bapa tadi ni, telah dimansuhkan.
oleh sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Sunan yang dan lain daripada Amr bin Kharijah, inna Allah qad a'ta kulli dhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarithin. Maksudnya sungguhnya Allah telah memberikan setiap orang yang berhak hak mereka, oleh itu tiada wasiat untuk waris. Jadi hak ni dia sebut kata apa, hadis Nabi ni telah menasahkan, mengecualikan ataupun tidak diguna pakai ayat tadi. Ya, tak boleh guna pakai ayat tadi. Ayat tu ada tapi hadis ni mari ayat tu maka terbatal, tak boleh pakai. Tapi ada perbincangan ulama lagi lah. Ini dia punya pedoman hidup dan hukum hakam dia. Dan begitu juga dalam surah An-Nisa ayat tentang apa harta pusaka tu dah ada. Jadi kewajipan meninggalkan wasiat untuk ibu bapa dan kaum kerabat dengan dianggap telah dimansuhkan. Malah Ibnu Katsir berkata hal ini merupakan ijma' ulama. Ijma' ulama kata ayat itu dah mansuh, tak boleh pakai. Wasiat tersebut dilarang berdasarkan hadis Amr tadi ni. Walau bagaimanapun bagi kaum kerabat yang bukan termasuk dalam senarai pewaris, adalah digalakkan bagi umat Islam agar meninggalkan wasiat untuk mereka. Hak mana tak masuk dalam geng-geng pewaris tu, hak tu boleh kita nak bagi, macam saya sebut tadi ni. Dalam hak 1/3 berpandu kepada ayat berkenaan, malah disokong oleh sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Ibnu Umar, ma haqqu mri'in muslim lahu syai'un yuridu an yusi fihi yabitu lailataini illa wasiyatuhu maktubatun 'indah. Tidak sepatutnya seorang muslim yang memiliki sesuatu yang boleh diwasiatkan berdiam diri selama 2 malam melainkan wasiat bertulis ada di sisi dia. Jadi wasiat ini tuan-tuan kena faham, iaitu kita tak boleh wasiat dekat anak bini kita, saudara kita, saudara lelaki, seorang perempuan, adik-beradik kita. Kalau kita panggil ataupun dia nak mati, kita rasa nak mati dah, ataupun orang ibu bapa kita kan nak mati, dia panggil mari, dia kata tanah hak duduk di kampung raja tu, 3 relong tu, dusun tu, aku nak bagi kat mu. Anak 5 orang. Dia sebut lagu tu, seorang yang dengar ataupun 2 orang yang dengar. Dia kata, aku mati ni, ngoyak adik-adikmu, kata aku bagi kat mu hak tu. Hak lain dia mau beda ambil ya. Wasiat tu tak terpakai. Kalau kita pakai wasiat tu, maka jadi kita makan benda haram. Haram, jadi benda haram benda tu. Kecuali dia panggil 5 beradik tu mari. Semua 5 beradik tu duk ada. Persetujuan pewaris. Bini, kalau lelaki nak mati, bini duk ada, anak-anak duk ada, apa duk ada semua, maka setuju. Kan? Waris 4 orang lagi tu setuju. Mana kata tak apa. Tu pun ada lagi ulama berselisih pendapat lagi. Kalau dia setuju masa tu, wasiat tu terpakai. Maksud kata semua bersetuju dengan persetujuan waris. Kalau tak ada persetujuan tu tak boleh. Kalau seorang ada dengar dia seorang ataupun 2 orang, itu sebelum pak mati dia wayak aku lagu tu, tanah nanti nak bagi kat aku. Tepi jalan 2 long nak bagi kat aku, rumah nak bagi kat aku. Adik dia anak nombor 2 kata, sungguh aku dengar. Aku pun dengar lagu tu juga. Pak wayak tak nak mati. Hak lain tak dengar. Demo tu tak puas hati. Terbatal wasiat tu tak kena. Kalau dia berkerah kat dia juga, dia makan benda yang haram. Benda haram ni kullu ma nabata min haramin fannar aula biha. Apa yang tumbuh daripada daging kita, daripada benda haram, kita makan benda haram ni, maka api neraka lah yang paling utama nak bakar dia. Dan itu banyak terjadi dalam masyarakat kita tu. Kita pakai hak mak pak sebut tu, orang lain tak dengar tu, ramai juga. Ataupun dia buat suami dia nikah 2-3, apabila isteri lama tu ada anak kat seorang 2, dia nikah hak nombor 2 ni, apabila suami dia mati, hak bini nombor 2 tu dia conquer kat dia habis. Dia paraik kat dia, anak-anak dia. Anak bini hak nombor 1 tu tak dapat. Makan benda haram juga. Duduk di mana pun tak tahu. Kena cari. Jadi tak boleh berwasiat kepada waris. Kena wasiat dekat orang. Kena wasiat kat orang.
Sebab hak waris ni Tuhan sebut dalam surah Nisa. Nanti kita akan belajar tun bila tak tua lambat lagi tu. Lepas surah Baqarah ni, surah Al-Imran, lepas tu naik. Nanti kita sebut. Ibnu Umar berkata, setiap malam semenjak saya mendengar Rasulullah SAW bersabda demikian, wasiat saya sentiasa berada di sisi saya, dia kata, pas dia dengar hadis tu. Tambahan pula terlalu banyak ayat dan hadis menyuruh manusia supaya melayan kaum kerabat mereka dengan baik. Maksud kata, kita wasiat ni untuk kaum kerabat kita lah, bukan anak bini kita. Mengenai pemansuhan ayat ini, terdapat berbagai pendapat berhubung dengannya, iaitu antaranya jumhur ulama tadi dia memang kata mansuh dah, tapi ni ada pendapat lagi. Menurut pendapat kaum kerabat telah dimansuhkan, cuma wasiat untuk kaum kerabat yang bukan pewaris masih dikekalkan berpandu ayat ini, dia kata. Kaum kerabat bukan waris saja, dia kata hak ibu bapa, hak pewaris ni telah dimansuhkan. Ini pendapat pertama. Wasiat tersebutlah wajib bagi kaum kerabat menjadi pewaris dan bukan pewaris, jadi hanya wasiat yang pewaris sahaja yang dimansuhkan, sementara wasiat bagi kaum kerabat yang bukan pewaris masih diwajibkan. Ini pendapat mereka, pendapat pertama ni. Pendapat yang kedua menurut Ibnu Umar, Abu Musa Al-Ash'ari, Sa'id bin Musayyib dan lain-lain lagi, ayat ini keseluruhannya telah dimansuhkan oleh ayat pusaka tanpa membezakan pewaris dan juga bukan pewaris. Dan dia marilah dia punya dalil dia, apa pendapat ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Syafi'i daripada Imran bin Husain radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW pernah menjatuhkan hukuman mengenai 6 orang hamba yang dimiliki oleh seorang lelaki yang hanya memiliki hamba-hamba ini sebagai pusaka dia. Seorang lelaki dia ada 6 orang hamba, hak tu adalah pusaka dia. Sebelum meninggal dunia, lelaki ini memerdekakan semua hamba-hamba tadi. Namun Nabi SAW membahagikan mereka kepada 3 kumpulan. Baginda memerdekakan 2 dan mengekalkan 4 lagi sebagai hamba. Jika wasiat ini wajib kepada kaum kerabat dan tidak sah kepada kaum bukan kaum kerabat, kenapa Nabi SAW membenarkan pemeriksaan 2 hamba tadi sedangkan kedua-duanya bukan kaum kerabat? Ini pendapat yang kedua. Dia kata semua mansuh, tak kira kerabat tak kerabat, tak kira pewaris tak pewaris. Dan ada lagi pendapat Razi, saya tak baca lah tu, saya baca sikit lagi, itu beberapa masalah fiqh kewasiatan. Terdapat beberapa masalah fiqh dalam soal wasiat untuk dikemukakan di sini, iaitu mengenai kadar wasiat dibenarkan. Majoriti ulama berpendapat tidak dibolehkan sesiapa pun meninggalkan wasiat melebihi 1/3. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW kepada Sa'ad ketika beliau mahu meninggalkan wasiat. Pada hadis dia, "Ats-tsuluts wa tsulusu katsir." Nabi kata lagu tu, apabila dia nak meninggalkan nak wasiat supaya harta dia tu bagi ke orang, jadi Nabi kata, Sa'ad kata 1/3. Nabi kata 1/3 tu pun banyak dah. 1/3 tu pun banyak dah. Baginda juga ada bersabda, "Inna Allah a'takum thuluth amwalikum 'inda wafatikum ziyadatan lakum fi a'malikum." Ini hadis lain lah. Jadi kalau kita nak wasiat kepada orang lain, bukan ahli waris kita, bukan orang yang menerima pusaka kita, kita boleh wasiat. Kita boleh tulis wasiat ataupun kita wasiat dengan mulut, dengan lisan, tak lebih daripada 1/3. Contoh mudah tadi dah 300,000, 100,000 saja boleh wasiat bagi kat sekolah tahfiz ke, bagi kat jiran ke, bagi kat anak angkat ke. 1/3 saja, tak boleh lebih. Ini ikut hukum syarak lah, tak boleh lebih. Para ulama bersependapat bahawa seseorang yang hampir mati dan masih memiliki pewaris tidak boleh mewasiatkan keseluruhan hartanya. Ini para ulama sebut lagu tu. Ulama juga bersependapat bahawa pewasiat boleh mengubah atau menarik balik kandungan wasiatnya pada bila-bila masa sebelum kematiannya. Dia boleh tarik balik. Ulama bersependapat bahawa seorang yang hampir mati dan masih memiliki pewaris tidak boleh mewasiatkan seluruh harta dia. Ada 300,000, nak bagi semua 300,000 tu nak wasiat dekat sekolah anak yatim contoh dia, ataupun dekat sekolah tahfiz, ataupun nak buat madrasah, ataupun nak buat masjid. Dia bagi semua, tak tinggal dekat waris aku ni. Aku nak buat jalan, nak buat bajariah belakang, tak boleh. Tak boleh, wasiat tu terbatal. Kalau dia kata pun, kalau dia mati pun tak boleh ikut tu, tak pakai.
Sebelum dia mati dia boleh tarik balik wasiat tu. Sebelum dia mati. Ini pendapat ulama. Menurut pada imam 4 mazhab dan Al-Auza'i, orang yang meninggalkan wasiat untuk bukan kaum kerabatnya dan membiarkan kaum kerabatnya dalam kemiskinan adalah tindakan yang amat keji. Dia bagi ke orang lain langsung, duduk di Kuala Lumpur, kena 2-3 hari lah. Hak cucu cicit, hak adik-beradik kat tepi rumah ni, hak tak boleh makan apa pusaka tu lah, tapi adik-beradik dia tak ingat, lagi bagi orang jauh tak boleh. Walau bagaimanapun apa yang dilakukan itu tetap sah dan boleh dilaksanakan. Mereka yang menerima wasiat ini boleh menerimanya, tidak kira sama ada yang seorang kaya atau miskin, saudara terdekat atau jauh, muslim ataupun kafir. Namun dia kata, ini pendapat Taus dan Basri ini, jika ia mewasiatkan harta untuk kaum kerabatnya, bukan kaum kerabatnya, harta wasiat tersebut perlu dikembalikan kepada kaum kerabatnya dan wasiat itu batal. Ini pendapat dia lah. Yang kebanyakan ulama berpendapat orang yang nazak dan hampir menemui ajal perlu disekat menggunakan harta dia. Masa ni dia tak apa clear dah kan. Dia nazak tu, kalau dia cakap tu dia merapu banyak lah, kecuali orang tertentu lah yang Tuhan bagi keizinan kepada dia ucap la ilaha illallah dan sebagainya. Masa dia nazak ni, dia tak apa nak clear lah. Orang bukan sakit nazak, kalau dia sakit tu pun dia panggil, dia berubah dah. Tak marah kat kita tu dia jadi marah. Kalau selalunya PN dia tu dia tak marah, tapi apabila dia sakit, marah tu cepat. Jadi orang yang jaga orang sakit ni dia kena sabar banyak. Majoriti ulama membenarkan wasiat melebihi 1/3 jika wasiat tersebut direstui oleh pewaris. Kerana larangan melebihi 1/3 atau larangan diberikan wasiat kepada pewaris adalah hak pewaris. Jika pewaris mengugurkan segala tuntutan mereka, wasiat tersebut dibenarkan dan sah. Wasiat tersebut boleh dianggap sebagai hadiah kepada pewaris. Jadi kalau nak wasiat lebih daripada 1/3 dengan persetujuan pewaris, orang yang dapat makan harta pusaka tu, pewaris kata okey, kami setuju, tu tak apa. Kalau tak setuju, maka tak boleh. Hadis Nabi SAW ni daripada Ibn Abbas, wa Nabi SAW sabda, la tajuzul wasiyatu liwarithin illa an yasha'ul warathah. Tidak dibenarkan wasiat kepada pewaris kecuali jika dibenarkan oleh semua waris. Yang saya sebut tadi lah, tak boleh wasiat ke waris, tapi kalau semua setuju, boleh. La wasiyata liwarithin illa an tujizal warathah. Tidak dibenarkan. Ini hadis satu lagi daripada Amr bin Rasulullah SAW bersabda, la wasiyata liwarithin illa an tujizal warathah. Tidak dibenarkan wasiat kepada pewaris kecuali jika direstui oleh pewaris-pewaris. Jika ada persetujuan daripada pewaris yang nak terima tu boleh. Orang yang merestui, masalah lain lagi lah, orang yang merestui wasiat kepada pewaris, menarik balik persetujuan mereka selepas kematian pewasiat. Ini dia tarik balik. Orang yang merestui wasiat kepada pewaris, menarik balik persetujuan mereka selepas kematian pewasiat. Lagu mana pula? Ini pendapat pertama. Taus dan Ahsan Atha. Yang lain berpendapat orang yang telah merestui wasiat diberikan kepada pewaris ketika pewasiat masih hidup tidak boleh menarik balik persetujuan tersebut setelah kematian pewasiat. Ini pendapat pertama, tak boleh tarik balik dah. Masa kawan tu duduk molek, dia mau kata setuju, tak boleh tarik balik dah. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, pendapat Imam Syafi'i ni, dan juga Abu Hanifah dan Syafi'i dan Ahmad berpendapat pewaris boleh menarik balik persetujuan mereka jika mereka mahu. Alasannya mereka memberi persetujuan pada sesuatu yang masih belum mereka miliki ketika itu. Hal tersebut hanya mereka miliki setelah kematian pewasiat. Melainkan datang daripada orang yang tidak memiliki sebarang hak pada hal tersebut, jadi tiada sebarang ikatan terhadap mereka. Ini Abu Hanifah dan Syafi'i kata apa? Boleh tarik balik. Tadi setuju dah nak bagi kat abang sulung tu tanah sekian. Bila mati ya, dia kata 2-3 orang kami tak setuju. Pas mati ayah dia tu, kami tak setuju. Boleh tarik balik. Ini pendapat Imam Syafi'i dan juga Abu Hanifah dan Ahmad. Lepas tu kenapa Raid dah tadi ni dia hibah, dia hidup lagi kan. Dia bagi tu, dia kata aku mati ni, dia bagi masa dia hidup, dia mesti setuju.
Dia memang setuju, tapi bila mati saja, tadi masa setuju tu harta tu bukan milik pewaris lagi, masa tu pemilik pewasiat tu. Tapi bila mati, harta tu jadi hak demo dah. Mengatakan nak tarik balik, tak puas hati. Imam Syafi'i kata boleh tarik balik. Jadi ada lagi lah pendapat lagi, wasiat seorang kanak-kanak boleh ke tak. Ubah wasiat tadi ni sikit sebanyak tuan-tuan faham kan. Tak dah baca tu minggu depan ni. Ubah wasiat tadi ni. Kalau wasiat tu molek okey ya. Tapi kalau dia ubah wasiat hak molek dah, dia ubah bagi jadi hawara ataupun dia menipu, tu berdosa. Tapi kalau nak menyelesaikan masalah sebab wasiat tu tak betul, Tuhan kata tak apa. Wasiat tu berat sebelah atau sebagainya menyebabkan waris-waris jadi tak puas hati, maka boleh diubah. Tu tak apa, Tuhan kata. Allah Subhanahu wa taala a'lam bis-shawab. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qasmi alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahum fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tawallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahil alamin.